melihat cermin ke yang dilihat dalam cermin? Yang melihat ke yang dilihat? Dilihat. Melihat. Yang dilihat tu berubah. Masa umur adik yang kecil ni macam ni. Bila umur dia 40, 50 macam kita, orang yang lihat sama tapi rupa dia berubah. Betul? Rupa itulah fizikal kita. Tapi yang melihat ni tak berubah-ubah. Itulah roh kita. Tetapi kita wanita semua, kita pentingkan roh ke fizikal? Tengok orang tu tak benar, tak tahu dia perut dia dah kata macam-macam. Kita suka judge based on physical, kan? Okey, so kalau kita kata celik mata dan jiwa, nak tanya, kita jumpa orang suka pasal dia baik ke pasal dia cantik? Baik. Cantik di fizikal, baik di hati. Jadi kita sebagai isteri, nak tanya muslimin, suka isteri cantik ke isteri baik? Betul, dia cakap je. Dua-dua. Tak apa dapat dua-dua betul. Jadi kita kalau muka tak cantik sangat tu, kalau rasa dah muka tu tak lawa sangat kan, perangai tolonglah kasih baik. Dah muka satu macam, perangai satu macam. Nak kita makin tua, mungkin repot, mulut dah macam mana? Okey, so lepas ni kita pun nak akhlak mulia boleh? Bila makhluk Nabi sibuk sangat, beragak akhlak Nabi tak ikut pun. Kita banyak budaya ikut-ikutan. Pernah tak kita soal kita buat apa kita buat? Nak tanya siapa tengok rancangan Tanya Nak Ustaz pukul 7? Dan muslimin mesti tak tengok. Muslimin tengok Tanya Nak Ustazah je kan? Siapa tengok Tanya Nak Ustazah? Tengok orang perempuan ni menang je. Orang lelaki ni betul lah. Tu saya cakap tadi, lalu ceramah saya pukul orang perempuan lain nak pukul lelaki. Boleh? Ya, siapa yang tengok pagi-pagi tu buka rancangan Tanya Nak Ustaz, Ustazah ataupun Ustaz John ke ataupun Cinta Ilmu ke, itulah orang cerah masa depan. Kalau satu hari tak ada satu majlis ilmu pun dengar, memang gelap masa depan. Okey? Jadi saya ingat soalan nanti yang nak tanya, selalunya lepas saya ceramah tak ada soalan itu. Orang tak berani tanya masalah. Sebab saya akan kata, hanya orang bermasalah banyak masalah. Jadi saya nak soalan yang ditanya bukan soalan peribadi, tapi soalan mungkin tak jelas apa saya cakap. Saya tak faham apa maksud Prof Bida bawah sedar. Itu saya akan beri. Tapi itulah mak mertua saya Prof Mulut Serupa, dia lebih sana, dia ipar saya tak ada apa-apa. Mulalah manusia bermasalah bercakap. Okey, jadi hari ini kita nak sesi mengeluh, merungut ke berbahagia dan seronok. Okey, siapa ada masalah lepas ni, hacker, hancur tu masalah, boleh? Okey, ingatlah, hanya orang bermasalah banyak masalah. Kalau nak bercakap masalahnya, bukan pada apa? Situasinya, cabarannya, peluangnya. Sebab bila ada masalah boleh berubah tak? Bila ada masalah, kita atasi masalah jadi kuat atau jadi lemah? Jadi kuat. Jadi suka tak ada masalah? Suka dengan situasi? Hari ini dengan semalam tak? Sama hari besok? Tiap-tiap hari baru. Maka kita akan dapat benda yang baru. Okey, so dah faham tentang roh dan fizikal? Baik. Yang kedua, nak tanya, siapa pernah baca buku saya Celik Mata dan Jiwa? Belum baca. Siapa yang dah belum baca, dalam buku tu saya sebut ada 5 peringkat manusia. Apa peringkat kehidupan kita? Yang kita mengandung bulan ni, ketika kita kandung, sound system tentukan bateri penuh dan tiba-tiba mati. Pernah saya pakai macam Astro, salah pilihan macam ni mic dia. Dia pergi balik ni juga pakai. Okey, 5 peringkat kita sebelum kita mengandung. Tiba-tiba ibu kita mengandung, di mana roh kita tu? Kan? Bulan ni tak mengandung, mengandung. Pasal apa tu? Sebab Allah pilih bahan jin mana dalam ovary kita, dalam telur kita, untuk dicampurkan dengan benih daripada lelaki untuk menjadikan bahan genetik yang spesifik. Sebab tiap-tiap kali telur kita ovulation keluar daripada ovary, lain bahan genetik.
dapat yang telur 300 juta yang ayah kita punya sperma satu tu pilih bahan genetik yang tepat. Masa bercantum jadi dia divide, tak ada nyamuk lagi. Tiba-tiba jantung jalan, tiba-tiba 20 minggu puk, baby tendang, roh masuk. Di mana roh sebelum tu? Dah kita ke alam roh. Cuma Allah tetapkan bila nak masukkan dalam rahim kita. Jadi anak kita ni datang, kita buat ke anak kita ni? Datang daripada kita ke? Datang melalui kita, bukan datang daripada kita. Jadi boleh tak tonyong-tonyong anak, marah anak, suruh jadi doktor? Kalau betul saya mak awak jadi doktor. Anak jadi kuda racing, nak tunjuk anak berapa dapat 8A. Kan? Hello? Jom datang tahlil rumah saya. Kenapa keduri anak saya dapat 8A? Belagak bajet bagus. Lepas ni orang Sungai Malu akak buat keduri tahlil pasal anak dah 8A. Okey, duit tahlil tu bagi orang miskin, boleh? Tahlil jemput kat kawan. Saya pula jemput tahlil malam ni nak makan. Kita nak diet semua makan, malam ni nak makan. Pasal lagi kurang kita makan lagi sihat badan. Betul? Kita tiap malam tahlil tak gemuk badan kita. Lepas tu tutup pula sakit. Lepas tu pergi Mekah nak wheelchair pula. Nak macam tu. Okey, tu jaga. Yang kedua, bila alam roh kita ada, maka kita alam rahim 9 bulan 10 hari. Masa dalam alam rahim tu ada tak kita cakap dengan Tuhan, aku nak hidung mancung, aku nak rambut kerinting? Senyap. Betul? 9 bulan taat perintah. Tua aja baik lagi. Umur macam ni baik lagi. Bawah 7 tahun baik lagi. Naik 14 tahun dah mula degil. Naik 21 tahun mula belagak. Naik 28 tahun jadi pangkat dapat PhD sikit, belagak pula. Naik 45 jadi profesor sikit, lagi belagak. Kan? Cuba tengok perjalanan hidup kita, malu tak pada Allah. Subhanallah. Setiap saat Allah jaga tiap sel kita ada 100 trilion sel. Dan sel tu pula ada nukleus, ada powerhouse, ada tempat bom, macam-macam lah membrane dia tu kan. Subhanallah. You know, ada orang buat PhD, belajar buat thesis tentang signal transduction, tentang chemical apa keluar daripada one point, nak masuk, nak belajar tu pun eksperimen bertahun-tahun, nak tahu satu membrane saja. Subhanallah. Lemahnya kita ni. Tapi kita lagi tak tahu, lagi blur, lagi sombong. Lepas tu orang banyak ilmu dia tahu apa. Sebab tu kalau kita sombong, kita tak ada ilmu. Dia lagi kita tahu, lagi tahu apa. Kalau kita lagi naik pangkat, lagi sombong, sebenarnya kita tak berilmu. Okey, so tu alam rahim. Lepas tu alam sekarang. So alam sekarang untuk apa sebenarnya? Untuk tunjuk siapa hebat. Facebook siapa yang macam ni, nama pelik-pelik. Kadang-kadang tanya saya soalan, dekat fanpage saya tu ada 3,000 unread messages. Prof, tak jawab soalan saya. Agak-agak saya yang balik rumah, kerja pukul 7 baru datang rumah, lepas makan nak baring sekejap sebelum tidur pukul 11, besok nak kerja operation orang lagi, nak duduk tolong type. Prof, bagi tips macam mana menjadi isteri solehah. Orang ni berakal tak berakal? Jadi, bila saya tengok, ini mesti orang banyak masalah, ini mesti orang kurang akal. Adakah kita fikir seorang nak tolong type kat muka kita seorang, tak seorang untuk tatapan kita saja macam mana? Daripada apa kita tulis, itulah kita. Itulah blueprint, itulah paradigma kita. Tahun berapa sekian, nak pukul lelaki sikit. Berapa jam daripada masa dekat YouTube tu tengok untuk membina diri ataupun tengok salah siapa? Kalau blog tu, lelaki-lelaki blog apa? Blog nak masak ke? Blog siapa rasuah, siapa salah? Kan? Jadi duk sepok tengok salah orang, salah diri isteri. Ya, isteri si macam ni, kalau bapa nak tahu kualiti saudara, tanya isteri. Isteri nak tahu kualiti kita, tanya suami. Kalau nak tahu saya baik tak baik, jumpa Dr. Azmi kat klinik dekat Bali, nak tanya. Betul tu Prof Mahir cakap apa dia buat tu. Dalam mara saya jumpa suami saya, betul ke apa dia cakap tu?
Agak-agak apa jawapan suami saya? Saya bisik dulu sekali ya. Okay? Tak ingat? Tak ingat, dia biar lah kan? Okey, kita kalau boleh biar nampak tak elok tapi sebenarnya kita elok. Jangan kita nampak elok tapi sebenarnya kita tak elok. Kaum bapa sekalian, tolong baik dengan isteri lebih daripada dengan kawan-kawan ya. Banyak orang komplain kat Facebook saya, suami saya dengan kawan baik dan isteri kedekut. Ada suami kedekut kat sini? Orang Sungai Ramai tak ke orang Subajaya ada? Itulah saja lawak. Kita patut ucap tahniah pada orang luar dekat Sungai Ramai sebab satu pahala kita dapat buat masjid ni orang tamu datang dan jauh perjalanan tu Allah Maha mengetahui, insya-Allah barakah lebih insya-Allah. Okey, yang ketiga di alam sekarang ni kita kena jaga supaya lebih ladang pahala kita. Yang keempat, kita akan alam barzakh. Berapa orang daripada kita sebelum hadir ini niat mudahkan sakratul maut? Boleh tak kita setiap hari apa amalan kita baik, kita buat masak untuk suami tak balik-balik pun tak apa, kita masak untuk anak. Ya Allah, biar Tuhan permudahkanlah sakratul maut. Tambahkanlah cahaya hidayah pada suamiku dan juga berikanlah pahala yang banyak pada kubur mak ayahku yang telah meninggal dunia. Sebab kalau kita buat ni, niat kita tak untuk akhirat kita, alangkah sia-sia. Ya? Yang kelima, kita akan di alam barzakh, di padang mahsyar, di tiang sirat dan seterusnya ke syurga atau neraka. Ultimate, apakah kerjaan sebenar kita? Masuk syurga. Betul. Tapi kalau buku Mak Sarif 21 Principles of Success, to do what you like itu superficial. Pasal orang kafir dia duduk sini saja, kita nak sana sekali. Di mana kita dapat wajah Allah tu yang paling nikmat. Bukan nak lari pada neraka, masuk syurga dan dapat lihat wajah Allah. Jelas? Ada soalan setakat ni? Tak faham je, angkat tangan dengan malu kan? Siapa malu angkat tangan nak tanya, maknanya dia tidak bebas daripada penghargaan manusia. Dan siapakah manusia paling tenang dan bahagia? Manusia yang bebas daripada penghargaan manusia. Okey? Baik, itu peringkat kehidupan. Yang kedua, kita apa yang dipanggil tujuan kehidupan. Tujuan kehidupan kita apa sebenarnya? Apa-apa kita buat? Tujuan? Kerana Allah. Kalau tak kerana Allah, sia-sia. Kita tak nak, kita dalam jamaah karya masjid ni, saya rasa Masjid Mak Sama one of the best masjid lah. Saya sangat suka. Pasal masa saya pindah sini 22 tahun yang lalu, datang semayang tarawih kat sini, macam mana tak ingat dah masjid macam mana. Semayang kat luar, kat sana kan, kat sana masjid lama. Kecil saja masjid, subhanallah. Dengan keikhlasan yang ada, dapat terbina masjid macam ni. Dan saya nak ucap tahniah tadi saya pergi tandas, sangat bersih. Saya tak tahu standard masjid, tengok tandas. Dan kebersihannya satu AJK, satu karya yang datang sangat menghormati rumah Allah. Pernah saya berceramah di Masjid Azim Kampung Pandan. Saya tak tahu berapa kali jemput, tiba-tiba saya terima masjid tu. Saya tengok, kenapa saya terima yang ni? Saya pun tak tahu. Kali saya pergi, tengok tandas sangat bersih. Yang kedua, masjid tu tabung dia banyak, tapi habis dekat bulan dia masih simpan tabung. So kalau masjid tabung banyak, tolong belanja ya. Tolong jemput banyak ustaz-ustaz ceramah dan jangan kedekut nak bayar ustaz Dengan saya tak nak apa-apa. Tapi dengan ustaz-ustaz yang muda-muda yang berilmu, tolong jangan kedekut nak buat bayaran. Sebab hadiah yang paling baik daripada orang alim. Pasal harga dia tidak ada syubhat. Nak jimat, tolong jangan tolong beli. So masjid ni habis semua duit dia belanja satu bulan, Cikgu Salina ada 60 majlis ilmu. Masya Allah, 60 majlis ilmu, majlis satu hari 2, tiap-tiap hari ada. Dan masjid sangat besar, 8 macam ni lah. Memang juga Masjid Azim bagus kan. Okay? So, tujuan kita mencari redha Allah. Jangan kita kat masjid dapat amalan akhirat, tapi tujuan dunia. Tak dapat sanjungan nak jadi AJK, na'udzubillah. Okay. Lepas tu kita ada fokus kehidupan. Fokus kita untuk manusia tengok ke Allah tengok. Manusia tengok ke Allah tengok. Bila Allah tengok, maka kita nak tengok orang ke tengok diri. Bila nak tengok diri, cari berita ke kita tengah ceramah agama.
Kalau tengok berita, buka blog orang, tengok siapa. Tengok orang, tak tengok diri. Jadi saya biru pada para muslimin sekalian, yang tengok salah orang tu sekali, kalau tengok salah diri 10 kali, tengok mulakan dengan isteri. Tanya, awak agak, kalau abang mati, abang masuk syurga ke neraka? Tanya isteri. Isteri yang tahu suami sembahyang subuh ke tidak, suami qiyamul atau tidak, suami tengok rancangan lawa, semua suami isteri tahu mana kita masuk neraka atau syurga. Selalu yang paling nampak, mak pun belum tahu. Betul? Betul tak? Jadi ada isteri degil kat sini, semua pakai tudung insyaAllah. Jangan kat masjid buka tudung, kat luar masjid buka tudung. Munafik. Bila kita kat masjid rumah Allah, tapi luar masjid kita buka tudung. So Allah kat luar masjid ada, tak ada Allah. Okey, wanita sekalian, tolong ya. Semalam saya buat lesen seorang budak. Saya ni kerja saya buat lesen, cikgu saya marah budak-budak muda. Sambil buat marah. Saya buat mata awak ni dalam masa 12 saat, tahu awak 800 hilang. Nak celik mata fizikal sekejap saja, nak celik mata jiwa susahnya mujahadah berapa tahun nak terima awak. Lepas ni, awak ni tinggal solat tak? Ada juga Prof. Lepas ni nak tinggal solat tak? Tak nak. Lepas ni, awak tengok pakaian awak. Awak agak-agak kalau awak pakaian macam ni, gede-gede ni, pakai jeans ketat ni, agak-agak lelaki macam mana nak awak? Orang baik ke orang tak baik? Orang tak baik. Kalau awak tak solat, awak dapat suami macam mana? Suami tak solat. Kalau suami tak solat, tak takut pada Allah, dia setia tak pada awak? Tak. Maka ada masalah, siapa punya masalah? Saya punya tanggungjawab. Jadi semua remaja jumpa saya semua kena pam. Tapi lepas tu tersengih-sengih lagi. Tu yang nak tahu saya ni marah-marah, orang tahu tak marah. Saya tahu. Saya kata, kenapa saya marah awak tak marah? Pasal apa? Pasal apa kita marah anak kita, anak kita tak marah kita balik? Tak ada dah. Degil? Tak. Bila kita marah orang dengan nafsu, dengan hukum dia, dengan pandang rendah pada dia, maka orang akan terasa. Tapi kalau kita marah, sebelum marah kita sayang dia, kesian kat dia, bayang dia pada mahsyar dia, pukul ke neraka, kita bayang Allah kalau aku tak cakap ni nanti kat pada mahsyar tak tahu aku ke dia masuk neraka, kan kita sana nampak orang masuk neraka kan. Allah menyesal kalau tahu cakap, kawan suruh baik. Kalau kita dengan niat macam tu, Allah akan jaga hati dia tak benci dengan kita. Sebab itu banyak orang tanya saya kat akhir, Prof, macam mana nak tegur kawan saya? Saya kata apa? Tegur diri awak dulu. Macam mana nasihat diri awak dulu? Para suami muslimin, tolong nak tegur isteri, tolong beri kasih sayang dulu. Jangan harap saja isteri buat ni, kita tanggungjawab tak buat. Pergi keluar dengan kawan kat garden, kat tengah makan mi bandung, belanja kawan, isteri tak berbalik pun. Okey, dah promo sedap mi bandung kat sini, tapi manis sikit tak nak guna. Ada orang jual kat sini, tolong jangan guna sebut rahsia. Dan suka mi bandung ni pasal satu bungkus biji telur, sayur fresh. Lepas tu siapa saya dengar tadi sebelum datang dengan Ketua Pengarah IQ, dia bercakap tentang perniagaan. Perniagaan ni jadikan satu amalan agama. Ada orang kata, Allah dia tu tak cukup-cukup lagi tamat, buka meniaga lagi. Kita jangan fikir untuk gila duit. Sebenarnya perniagaan satu sunnah, dan dengan berniaga tu kita memberi satu rahmatan di alamin, di mana kita berkhidmatan yang baik dan beri orang dapat peluang untuk mendapat keperluan mereka dengan cara yang baik dan jangan mengambil untuk yang berlebih-lebihan. Siapa jaga kedai makan, jual barang apa, tolong jaga, jadikan perniagaan satu sunnah dan niatkan Allah. Okey, so konsep tujuan kita, fokus kita untuk Allah, dan konsep kita apa? Konsep kita hidup di dunia ni beri manfaat, bukan nak menerima manfaat, beri manfaat. Tapi kita tidak boleh beri apa kita tidak ada. Boleh beri kasih sayang kalau kita tidak ada kasih sayang dalam jiwa. Boleh tak kita sayang orang kalau menyampah diri kita? Nak tahu tak seorang yang tak sayang diri dia buat apa? Dia tak solat, dia tak tutup aurat, dia melawan suami, dia sombong, dia ada affair kat Facebook. Ini orang-orang yang tak sayang diri sebab dia sedang mendekatkan diri dia ke neraka Allah. So kalau kita tengok hal-hal yang kita dekat neraka ke syurga? Mulut. Niat saya
Prof, saya suka Prof cakap kat lelaki, mulut neraka ke mulut syurga? Mulut yang tu, tu mulut neraka. Pasal kita ni tengok orang senang kan, gitu je dah dosa. Sebab itu kita ni mengumpat orang, menyakitkan hati orang dengan pandangan, perkataan dan perbuatan. Tak buat pun, fikir jahat pun dah cantik. Cakap pandai, habis. Okey, sebab itu kita sentiasa melihat diri. Apa tujuan? Siapa bangun pagi tadi niat nak buat baik? Bagus. Yang tak angkat tu takut kata bajet bagus ya. Tapi yang angkat tu ikhlas dan beri perhatian. Okey, so tujuan hidup, konsep hidup, fokus hidup dan cara hidup. Cara hidup kita macam mana? Daripada start bangun pagi ikut sunnah, masuk bilik air kaki kiri, keluar bilik air kaki kanan, bangun pagi basuh tangan, minum air suam dan madu tu sunnah Nabi. Senyum sunnah Nabi, kata yang baik sunnah Nabi. Bayangkan semua kita buat ikut Nabi. Masya Allah, kita kat Padang Masya nak cari apa? Nak cari jabatan kuasa kampung ke? Nak cari kita punya bos ke? Nak cari apa? Nabi yang duk ampu manusia kat dunia ni kenapa? Minta maaf, kadang kita kan kalau organisasi, kalau bos tu Allah. Siapa bos kat sini? Siapa ada pembantu rumah? Dengan pembantu rumah macam mana? Agak-agak kita dengan pembantu rumah, siapa masuk syurga dulu? Saya tu cakap dengan mate saya, dia masuk syurga dulu pada saya. Sebab dia kalau buat macam-macam untuk saya sangat malas di rumah. Basuh pinggan pun malas. Macam rugi masa dia basuh pinggan. Sebab balik penat sangat, minta maaf bahaya saya. Tak apa. Sebab itu kita ni, sebab pembantu rumah ada, maka saya boleh datang sini, boleh kerja, boleh diri. Dan saya dapat nama, orang tanya Sanjung, konon-kononnya orang tak tahu keaiban saya Sanjung lah, siapa dah kenal saya tak datang pun. So bila kita di Sanjung, mungkin hilang kan. Tapi pembantu rumah orang tak kenal pun, dia dapat pahala lebih ikhlas. Okey, so ingat, kita buat apa-apa lagi bagus kalau orang tak tahu. Jadi nak mula tak? Alhamdulillah saya stop. Alhamdulillah tu jadikan zikrullah, bukan pembuka ayat menunjuk-nunjuk. Boleh? Anak saya sibuk duk cerita. Sebab orang yang ada tak cerita, orang tak ada suka cerita. Orang tak tahu, banyak cakap macam saya ni, yang orang tahu, dia macam para muslimin yang Pak Imam di luar. Betul? Lepas ni nak cakap banyak. Kajian menunjukkan siapa cakap saya peluang dapat sakit jantung 3 kali ganda. Dan dia buat kajian pula orang dekat buat jantung. Dia ambil orang buat jantung, sakit jantung, dengan orang tak sakit jantung, umur lebih kurang, environment lebih kurang, dia berarti percakapan mereka. Yang sakit jantung tu cakap saya. Asyik hadiah, saya jumpa je. Apa khabar? Cuti sekolah tak pergi mana? Dia tanya kawan dia. Kawan dia baru nak sayukan. Bilang kau best sangat kawan ni. Sian kawan dia. Banyak macam tu kan? Orang perempuan lah tu. Orang lelaki sepatu dia selamat. Kita ni mulut nampak kecil, tapi Allah kan mulut lah masuk lagi hilang padu. Banyak wanita suka kuih bangkit. Tahu kuih bangkit? Kalau tak kerana semak cik, kalau tak kerana didikkan anda. Na'udzubillah. Ya, ingat, apa-apa semua rezeki nanti Allah, tidak ada di tangan kita, semua Allah. Bismillah. Okey, so cara hidup kita ialah secara Islam daripada awal, daripada jumpa orang, percakapan, semua kita jadi orang yang sangat-sangat mencari Allah, zon Allah. So bila bangun pagi, berapa orang dia cuma rumah dia? Berapa orang di sini boleh tengok muka dia lama-lama dah senyum? Berapa orang bangun pagi tengok muka sendiri? Ke tengok? I beg lah, ni kecut lah. Ada tak macam tu? Stop. Kita tengok diri kita, tengok dalam biji mata kita. Cakap, Maya kau buat apa ni? Betul ke? Benar saya tahu isteri suami saya? Betul ke aku buat ni?
Kenapa pula tak betul? Rasa tak betul lah. Dah risau, orang suka-suka ni saya dia risau. Prof nak idola iPhone, Allah. Stop lah kataan tu. Kesian. Orang yang kita sanjung tu kita kesian kat dia. Asal kalau dia timbul riak habis. Sebab tu saya elakkan jumpa public. Baik di media, sebab di media kesan banyak, pahala banyak, rewind banyak kali kan. Siapa tengok riset Minda? Yang tak tengok tu tak ada astro ke? Tak tengok. Tak ada astro. Okey, tak apa. Doakan saya dapat buat rancangan di TV1 ya. Tapi di TV9 insya-Allah saya akan ada live show bulan 4. Nantikan. Okay. Jadi kalau orang jemput saya minta maaf, tolong reset, tolong dengar IQ, tolong tengok TV cukup. Pasal bila jumpa public ni, bila orang sanjung-sanjung macam siabut, hati siabut. Ya, kita mesti jaga hati kita tak suka disanjung. Kalau orang suka, dia ke? Best ke? Best ke? Habis. Alhamdulillah. Ya, biar kita sentiasa merasa baik, rasa kehambaan. Saya ingat Ustazah Asli Mansur pesan masa Ustazah pilihan Ustazah masa budak-budak tu, Ustazah, cara kita nak berdakwah dengan efektif, yang pertama jangan merasa lebih daripada orang yang di depan kita. Mesti rasa kita lebih rendah dan berdosa daripada orang depan kita. Bila kita ada tawaduk, Allah dekat dengan kita. Okey? Dan orang cari ilmu tu dah tanda tawaduk. Orang cari berita tanda bajet bagus. Okey, tolong saudara-saudara sekalian boleh tengok berita tapi tolong tambahkan ke ilmu. Macam hari Sabtu Ahad ada Dr. Zulkifli Al-Basri tasawuf harian, sangat bagus. Jadi saya banyak soalan masalah syabut. Prof, saya ada masalah ni tak phone number. Agak-agak orang bijak tak phone number saya tu. Ada masalah semalam SMS. Suami saya gini. Adakah salah saya minta cerai? Saya pula. Aku tak pandang, mana dapat nombor pula. So maknanya kita para suami sekalian tolong jadikan tabiat mencari ilmu. Tasawuf harian Sabtu dan Ahad. Syariah 6 suku hingga 7 suku. Syariah pun Ustaz Nuruddin pun, TV Hijrah pun Khamis Jumaat. Sabtu Ahad Zulkifli. Tolong cari masa. Tak sempat pun anak-anak sekolah. Ini orang-orang teladan. Asal cari ilmu. Tak sempat anak-anak orang keladak. Kita tengok TV ke TV tengok kita? TV tak comel gitu ke? Orang aja TV macam-macam boleh buat. Lipat baju, yoga, basuh bilik air, pasang kuat-kuat. Kalau tahu saya tu memang betul tak betul. Mana ada orang tak saya duduk lihat. Nak apa-apa live pagi ni pun pasang audiobook. Walaupun 3 minit saya tak akan lepaskan mendengar sesuatu yang berguna di telinga saya. Memang tak buka berita, malas. Sebab hidup kita bergantung pada berlaku yang sekeliling. Adakah hidup kita bergantung pada apa berlaku di sekeliling kita? Pada saya tak. Hidup saya bergantung apa berlaku di minda saya. Jadi saya jaga dunia dalaman. Siapa tengok riset minda, jom buat 1, 2, 3, 4. Dunia dalaman menentukan dunia luaran. Apakah dunia luaran kita? Kesihatan, ketenangan, kebahagiaan dan kewangan kita. Sebut harga barang naik. Boleh kawan tak harga barang naik? Tak boleh. Berapa tahun kita mengukur harga barang naik? Naik tak dia? So apa kita patut buat? Macam mana saya mendapat keuangan supaya barang pun saya tak tahu bila naik. Asyik ada je duit. Kita ni nak duit, adakah perlu kepada kenal siapa, kabel mana? Siapa percaya macam tu? Siapa percaya macam tu lah. Kita akan dapat apa kita percaya. Macam mana dapat duit? Beri nilai. Beri nilai tu maknanya beri perkhidmatan. Tak kira kalau buat siapa jual nasi lemak kat luar tu, mampu. Puan Khadijah dia buat kuih koci sedap ada. Puan Khadijah mana nasi lemak ni untuk dekat hidayah. Siapa buat nasi lemak, janganlah buat pedas-pedas sangat. Kalau boleh dada kering tu, bila blend dah ni kulit dada tu banyak, biji dada tak buat lah. Macam mana orang boleh sekali cancel
keperluan itu, dan isi keperluan itu sebaik mungkin sampai tak ada orang boleh ganti kita. Tak nak nasi lemak, nak makjah punya juga, maka beruklah orang kedai kita. Lepas tu kita dengki pula orang sebelah, tengok kedai tu laku, kedai tu tak laku, buat pula bomo-bomo. Dia tak nampak rezeki daripada Allah, bukan daripada manusia. So lepas ni nak merenung, nak baca surat khabar, Allah nak ingat nak buang. Kalau kita kata kita tak ada duit, jangan saya tak mampu. No. Macam mana saya nak mampu? Apa aktiviti? Audit waktu kita. Yang duduk tengok Hindustan 3 jam ni buat apa? Padahal kalau tengok Hindustan 3 jam tu, kita cari kerja tolong packing barang ke, tolong jahit tepi kain ke, tolong masak sambal tumis ke, tolong rebuskan telur ke, macam-macam goreng kacang dan lemak, macam-macam boleh buat. Masa kita tak gunakan. Okay? So, daripada awal hingga akhir hidup nak tidur malam. Siapa di sini nak tidur malam, dia ampunkan semua orang. Banyak betul manusia degil. Saya rasa bab suruh maafkan orang ni bukan berbuih mulut sampai ke bawah yang hidup keluar. Kan Ustaz Datuk Fadil akan selalu ibu saya dan saya selalu dengar dulu, semua cakap tapi tak boleh maaf. Siapa sini ada orang yang dia nak marah, tak boleh maafkan? Boleh angkat tangan? Saya dapat eksperimen. Boleh? Siapa nak jadi volunteer kat depan sekejap? Ada? Nak volunteer kat depan? Nama apa saya? Siti Khadijah. Oh, sedap nama. Umur berapa? 22. Ada orang belum? InsyaAllah belum ada orang Siapa dah buat menantu, saya rasa muka dia aura sangat positif. Okey. Okey, Siti Khadijah buat tangan macam ni. Tengok depan, buat sini saya. Okey, tengok depan, tengok. Okey, tengok kipasan Di awal, makcik turunkan, Khadijah buat naik. Awal, 1, 2, 3, ke atas. Okey, itu baseline. Sebut nama saya Siti Khadijah. Sebut nama saya. Lawan. Okey, buat. Nama saya Muhaya. Baik. Nama saya Siti Khadijah. Saya Muhaya. Saya Muhaya. Tak, ilah nama. Saya Khadijah. Saya Khadijah. Saya Muhaya. La ilaha illallah. Okey. So dia nak ambil gambar, nak cium saya tu buat apa? Muhaya memaafkan. Okey, jangan biar anak